Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Salam sejahtera. Okey, Waalaikumsalam. Tachahau. Okey, bersama dengan kami malam ini tidak asing lagi iaitu program daripada Student Guidance Unit. Okey, setiap hari Jumaat. Okey, Facebook Live iaitu Lighthouse. Okey, tapi malam ini mungkin you guys orang kata apa tertanya-tanya siapa speaker diorang ni kan. Tak pernah nampak pun sebelum ni kan. Okey, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, saya Miss Fatona. Okey, adalah kaunselor baru di SGU Unit 10. Okey, dan bersama saya Dan hai Assalamualaikum, nama saya Asmat Omar. Saya merupakan juga seorang kaunselor yang barulah di Unit 10. So ya. malam ni katanya kita akan membincangkan topik apa? Okey, malam ni kita akan bincangkan satu topik tentang stigma. Okey, tapi stigma Hmm. apa? Okey, malam ni topik kita stigma dalam kaunseling. Okey, Asmat, mungkin sebelum ni lah, sebelum kita menjadi pelajar kaunseling kan. Okey, mungkin kita sendiri sebelum kita masuk ke universiti untuk kita ambil course counselling, kita ada satu perception. We have a perception on counselling. Okey, what is counselling? Okey, kita mungkin macam apa tu counselling kan? Lepas tu mungkin kita ada terdengar daripada orang lain, apa itu counselling. So you guys, mungkin malam ni you guys sendiri pun ada satu stigma terhadap counselling. Mungkin you all boleh share dengan kita orang dalam ruangan chat. Okay, apa you all punya perception terhadap counselling? Okay, mungkin boleh Hmm. jadi yang negatif ataupun positif, boleh share je lah dengan kita orang. Okay, Asmat. So, apa yang kita nak bincang tentang tajuk malam ni? Okay, so basically kita nak membincangkan berkaitan dengan beberapa stigma yang famous lah. Okay, Mhm. mungkin anda dah tulis dekat ruangan komen tu dan mungkin ada yang sama dengan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini. Jadi rasanya itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang kaunselor Fatona untuk Mhm. memberi penerangan yang sebetulnya lah kepada orang dekat luar sana ataupun dekat student unit 10 supaya korang student tak takut ataupun tak terpengaruh dengan stigma tu untuk berjumpa dengan kita orang. So Mhm. bila kita boleh break the stigma ni dan pandangan orang pun mula positif lah berkaitan dengan counselling. Kan? Okey, betul. Jadi sebab itu boleh ajak lagi kawan-kawan yang lain, boleh ajak juga adik, kakak, abang okey untuk join program kita malam ni supaya kita lebih dapat pengetahuan, okey, dan juga kita boleh tahu kebenaran kaunseling yang sebenar. Okey. So kita pergi dengan kita punya point yang pertama. Asma, apa itu stigma? Okay, so stigma ni basically bermaksud um, kepercayaan ataupun belief seseorang itu yang tak betul tentang sesuatu perkara, kan? Boleh jadi pandangan itu dipegang oleh masyarakat, oleh student sendiri, kan? Jadi dalam perbincangan kita malam ini kita nak bincangkan stigma berkaitan dengan kaunseling. So maksud stigma itu sendiri adalah benda yang tak betul pun berkaitan dengan sesuatu perkara. Apabila kita nak berbincangkan berkaitan dengan stigma ni Fatona, kita kena tahu yang masyarakat kita ni dia banyak mendengar daripada orang lain, kan? Dia banyak mendengar Betul? daripada orang yang bukan dalam bidang kaunseling. So Mhm. disebabkan itulah stigma ni dia mula menular di dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan student. So benda ni lah yang kita nak perjelaskan pada malam ini Fatona. Okey, saya tertarik dengan point Asmat tadi dia kata, individu ni lebih suka mendengar daripada orang lain. Hmm. Maksudnya berita tu cepat je sebar. Contohlah kita tengok sekarang ni semua dekat ujung jari kan. Kalau kita tengok, kita dapat satu dekat grup WhatsApp. Okey, grup WhatsApp contoh kita dapat satu mesej kan, tentang sesuatu lah. Then kita terus, forward. Kita forward aje. Kalau boleh nak forward sampai semua nak forward kan, kita hantar tanpa Hmm. kita, orang kata apa, memastikan adakah benda tu betul. Okey, kalau kita forward benda yang positif, okey benda tu adalah bagus. Tapi kalau kita forward benda yang kita pun sendiri tak pasti betul ke tidak. Sebab itulah pentingnya untuk kita ambil tahu sebelum kita buat tahu. Okey, so kita dah tengok tadi apa itu maksud stigma. Jadi Azmat, penting ke tak penting sebenarnya kita nak putuskan stigma ni? Yeah, of course penting lah Fatona disebabkan Hmm. dalam kaunseling ni sebenarnya banyak benda kebaikan.
Tapi disebabkan stigma, orang memandang serong ataupun memandang buruk terhadap bidang kaunseling ni. Jadi sebagai kaunselor, kita merasakan ia satu kerugian sebab kita tak dapat menolong ramai orang disebabkan stigma ni. Jadi kenapa kita kena break the stigma ni? Yang pertama, it can change the perception from tidak kisah to ambil tahu, kan? Mungkin sebelum ni orang dia tak nak ambil tahu langsung pasal kaunseling disebabkan stigma-stigma ni. Jadi bila kita dah buat program macam ni, proses advokasi, beri penerangan, perkara-perkara yang macam ni boleh memberikan satu nafas baru kepada pemikiran orang dekat luar sana berkaitan dengan kaunseling. So yang kedua apa pula, Fatona? Okey, kalau poin yang pertama tadi, kalau kita orang kata apa, contohlah sebelum ni mungkin you guys macam tak pernah ambil tahu pasal kaunseling, mungkin disebabkan stigma yang korang dengar daripada kawan-kawan kan. Tapi bila you guys start untuk ambil tahu, korang akan start macam tergerak hati untuk Google apa itu kaunseling ataupun anda tergerak hati untuk berjumpa dengan kaunselor. Okey, kalau poin nombor 2 pula, to get rid of negative thoughts and change to positive thought. Maksudnya stigma ni dia ada dalam diri kita. Dan stigma ni usually adalah benda yang pemikiran yang orang kata apa merosakkan. Okey, maksudnya satu pandangan ataupun benda yang kita sendiri tak pasti dan kita boleh kategori dia sebagai negatif. Okey, bila kita hapuskan stigma ni, dia akan tukar ke satu yang positif. Macam saya cakap tadi lah, kalau sebelum ni anda mungkin ada masalah tapi disebabkan anda ada isu dan anda dengar daripada kawan, mau contohlah kalau kita housemate kata tak percayalah aku dengan kaunselor ni kan. Boleh percaya ke dengan kaunselor ni? Kan kaunselor tu siapa je. So you guys pun rasa lah tak apalah, tak yalah aku jumpa kaunselor. Okey, tapi bila korang cuba untuk develop satu pemikiran positif, korang start macam mungkin kaunselor ni boleh tolong aku. So korang pun akan berubah pemikiran tu dan korang akan start untuk jumpa kaunselor. Okey, sebab tu pentingnya untuk kita putuskan stigma. Okey, poin nombor 3 Asmat. Okey, poin nombor 3 pula, kita sebenarnya nak menggalakkan orang untuk bertemu ataupun bercakap dengan kaunselor. Okey, sebagai kita sendiri Fatuna sebagai kaunselor, kita suka orang datang kepada kita untuk meluahkan suatu perkara. Sebab kita tu memang dalam kaunseling ni adalah hubungan menolong. Sebab kita nak bantu orang dengan lebih ramai lagi. So bila kita dapat break stigma ni, kita dapat menggalakkan lebih ramai pelajar lah ataupun anda semua bertemu dengan kaunselor. Tak kisahlah anda stres ke, anda rasa macam perlukan seseorang untuk mendengar apa yang anda nak luah, okey. So itu adalah tugas kaunselor sebenarnya. Just datang, kalau dekat Uniten datang ke chess building, boleh bertemu dengan kaunselor-kaunselor di sana. Ada ramai kan, Fatona? Kita ada ramai. Nanti kita akan perkenalkanlah siapakah kaunselor dan juga tim di SGU. Okey, betul lah apa yang Asmat kata tadi. Okey, sebenarnya kami di sini setiap hari menanti kedatangan especially pelajar-pelajar unit 10 ni lah. Okey, you guys jangan ada rasa takut, jangan ada rasa macam malu, jangan ada rasa macam tak apalah biarlah kan. Okey, kami dekat sini selalu macam tertunggu-tunggu menantikan kehadiran korang. Okey, so korang jangan malu, just walk in je dekat kita orang punya SGU. Kalau tak tahu dekat mana, paling senang library, of course korang tahu library. Okey, sebelah bangunan dia tu chess building dan kita orang berada di tingkat berapa Asmat? Level 3. Level 3. Okey, terbuka je lift tu dah nampak dah student guidance unit. Masuk je. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey, so itulah kesimpulan sedikit, kita perlu orang kata apa, putuskan rantaian stigma. Kalau kita selalu dengar putuskan rantaian COVID kan, kita selalu pakai mask, putuskan rantai COVID. Okey, sama juga dengan stigma, kita kena break. Okey, putuskan benda tu sebab selagi stigma tu ada dalam diri kita, selagi itu kita tidak kisah dan tak ambil tahu. Alright, so kita pergi tengok. Okey Asmat, kita dah masuk dah kepada, dalam bahasa Melayu kita boleh panggil kata mitos lah. Mitos ni maksudnya anggapan masyarakat terhadap kaunseling. Mungkin Asmat nak terangkan dulu. Okay, so yang pertama ni mitos dia apa? Counselling is only for individual who have a problem. Okay, counselling hanya untuk orang yang ada masalah.
Ya, selalu kita dengar ni. Betul. Not really. Maksudnya macam orang yang tak ada masalah pun boleh datang berjumpa dengan kaunselor. Contohnya macam mana? Okey. Contohnya kalau seseorang tu okey, saya terangkan berkaitan dengan ni. Dalam kaunseling ni dia ada beberapa peringkat. Dia ada peringkat perkembangan, ada peringkat pencegahan dan juga ada peringkat intervensi. Okey, so sebelum masalah tu menjadi lebih besar, peringkat pencegahan ni lah yang kita kena perkasakan lah. So sebab itu kalau orang yang bertemu dengan kaunselor ni dia tak semestinya kena stres dulu baru berjumpa dengan kaunselor. Tak semestinya sebab dalam kaunseling ni kita ada peringkat pencegahan tu. Maksudnya you tak stres pun you boleh datang. Maksudnya you nak datang tu buat apa? You datang mungkin you nak belajar pasal macam kita nak coping stress ke, ataupun kita nak belajar macam mana kita nak urus kehidupan seharian kita supaya kita tak stres. Kadang-kadang orang stres ni disebabkan dia melengahkan sesuatu, dia tangguh nak buat assignment, and then bila dah sampai due date dia mula stres. So mula stres tu dah problem dah tu, tapi anda boleh cegah problem tu sebelum anda stres. Maksudnya anda datang berjumpa dengan kaunselor, tanya kaunselor macam mana saya nak urus kehidupan seharian kita, macam mana saya nak urus jadual belajar saya. Itulah. Okey, betul ni apa yang Asmat kata tu. Kaunselor ni bukan untuk orang yang masalah. Okey, saya teringatlah dulu ada seorang klien saya kan. Dia klien yang dirujuk lah. Maksudnya pensyarah yang hantar dia jumpa kaunselor. Dan waktu dia jumpa saya tu dia kata, Miss, saya tak tahulah kenapa saya ada kat sini. Saya tak ada masalah. Dia cakap saya tak ada masalah. Lepas tu saya pun cakap, okey memang awak tak ada masalah. Okey, itulah orang kata apa, satu tanggapan yang orang ingat bila berjumpa kaunselor ni perlu ada masalah. Tak sebenarnya. Okey, dia jadi automatik bila korang jumpa kaunselor, tak semestinya masalah je. Okey, tak semestinya masalah. It can be something yang you guys share knowledge, okey, bertukar pendapat, okey. It can be a information. Bukannya sekadar korang jumpa untuk masalah, tak. Okey, contohlah Miss bagi dalam kerjaya. Mungkin korang tak tahu bila dah habis study dekat Unita ni, in the future which part korang nak ambil. So dekat situ kita akan discuss lebih further. Okey, mana yang sesuai dengan you. Okey, tak semestinya pergi kepada masalah. Okey, kita tengok pula Asmat, mitos yang kedua. Mitos yang kedua, counselor will solve all my problem, I just sit quietly and listen. Oh, ini mungkin diorang anggap counselor ni sebagai ahli silap mata kot, magic kan? Boleh menyelesaikan masalah. Magician Magician. Sebenarnya dalam sesi kaunseling yang menentukan, yang membuat keputusan, yang menentukan arah tuju hidup seseorang tu adalah klien tu sendiri. Disebabkan kalau kaunselor yang menyelesaikan masalah, maksudnya kaunselor tu kaunselor dia macam kehidupan anda, 100% anda yang kawal sendiri, anda yang membuat keputusan. Tugas kaunselor hanyalah untuk membimbing anda membuat keputusan. Kita ni ibarat macam lilin lah kan, orang selalu buat perumpamaan. Kita ni memberi pencerahan satu perkara. Lagi satu, dalam sesi kaunseling juga bukannya kaunselor yang cakap banyak kan. Kita sepatutnya menggalakkan klien tu untuk bercakaplah supaya dia dapat insight ataupun celik akal berkaitan dengan isu ataupun masalah yang dia hadapi. Okey, itulah mitos yang nombor 2. Okey. Mitos yang ketiga, counselor can read someone mind. Ya, Cik Asma boleh baca ke pemikiran saya sekarang? Ini bukan kaunselor saja, tapi kalau orang yang belajar psikologi pun diorang ada tanggapan yang sama. Psikologis boleh membaca. So sebenarnya kaunselor ni boleh baca minda ke Miss? Kaunselor boleh baca minda. Okey, saya teringat saya rasa Cik Asma pun mungkin pernah alami kan. Bila kawan-kawan tanya ataupun saudara mara kan, bila kita balik kampung tanya, ambil course apa belajar? Kita berjawab kaunseling. Oh, ni boleh baca pemikiran orang ni. Kan dia cakap macam tu, boleh baca pemikiran orang. Okey, sebenarnya kaunselor tak boleh baca pemikiran orang. Okey, itu even bukan kaunselor pun, okey, siapa-siapa je
Tak boleh. Bukan kita yang menentukan keadaan diri seseorang. Okey, anda sendiri yang tahu sebenarnya apa yang berada dalam fikiran anda, dalam hati anda. Okey, kaunselor ni dia hanya apa Azmat? Kalau dia tak baca pemikiran orang, apa yang dia buat? Dia apa yang berlaku Fatona, sebab sebagai seorang kaunselor, kita belajar secara mendalam berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan dengan emosi, pemikiran seseorang. Jadi kadang-kadang skema tu dah ada dah, kan? Contohnya macam Syllabus lah. contohnya macam kita belajar berkaitan dengan ini, saya masuk sikit berkaitan dengan teori ya. Kita belajar berkaitan dengan teori Sigmund Freud yang mengatakan personality manusia tu dia dipengaruhi oleh masa silam, masa kanak-kanak. Contoh bila ada orang yang ada isu berkaitan dengan mungkin dia trauma ke apa. So kita akan tanya dia, mungkin masa kecil dulu ada peristiwa ataupun ada pengalaman hitam. Lepas tu and then klien tu tanya balik, macam mana kaunselor tahu? Kan. So dekat situ orang dah anggap macam, kaunselor boleh baca minda aku ke? Maksudnya benda tu kita berkaitan dengan tingkah laku, emosi, pemikiran ni kita belajar secara mendalam. Disebabkan itulah saya maksudkan dengan skema tu Fatona. Maksudnya kita dah ada apa apa panggil rujukan lah. Rujukan, yes, betul. Dia macam orang kata apa-apa pekerjaan pula, tak semestinya kaunselor, macam doktor kan. Contoh macam doktor, kita ambil simple. Kalau you guys sakit, okey rasa macam demam. You guys rasa demam, lepas tu you guys jumpa doktor. Then doktor, oh ni bukan yang demam ni, dia dah ada dah. Okey, dia dah ada dia punya reference. Sama jugalah kaunselor. Kaunselor tak boleh baca pun. Macam saya tak tahu Azmat kejap lagi tengah hari dia nak esok tengah hari dia nak lunch apa. Saya tak boleh nak baca pemikiran Azmat macam mana. Okey, dia je tahu apa yang dia rasa dan dia fikir. Okey, itu mitos yang ketiga. Okey. Kita tengok mitos yang keempat. Okay, individual who seek counsel help are those weak people. Okay, selalu kita dengar, ni lemah lah. Ada satu trend tu Azmat, saya lupa dia macam mana dia punya bunyi mungkin macam lemah macam tu lah. Dia tanya apa? Kau ada boyfriend kau cantik? Macam tu lah ya kan? Lemah kan? Okay, sebenarnya orang yang berjumpa kaunselor ni adalah bukan orang yang lemah. Okay, sebab apa saya kata bukan orang yang lemah? Okay, orang yang berjumpa kaunselor sebenarnya dialah yang kuat. Sebab apa saya kata dia seorang yang kuat? Okay, untuk kita bercakap dengan seseorang stranger. Okay, saya boleh klasifikasikan kaunselor ni sebagai stranger sebab apa? Kita tak ada hubungan pertalian dengan dia ataupun mungkin contoh juga first time nampak kita orang kan. So, bila seseorang ambil keputusan untuk dia berjumpa kaunselor, okay, dan dia open up isu dia sudi untuk berkongsi meluah, itu adalah orang yang kuat. Okay, sebab dia berani. Okay, dia berani untuk ambil risiko, dia berani letakkan kepercayaan dekat seseorang yang mungkin dia baru saja kenal nama tapi dia sudi untuk berkongsi. Okay, so orang yang berjumpa kaunselor ni bukanlah orang yang lemah, malahan dia adalah orang yang kuat. Okay, itu mitos yang nombor 4. Okay, mitos yang nombor 5, Azmat. Okay, boleh bacakan sikit. The counselor can't understand my feeling. Maksudnya counselor dia tak boleh, dia tak kenal kita, macam mana dia nak faham isu ataupun perasaan kita. Okay. Sebenarnya dalam counselling ni, kalau kita tak kenal klien tu, lagi mudah untuk kita nak bantu dia. Disebabkan apa? Sebab kita tak pernah kenal dia dan kita tak pernah judge, kita tak akan judge dia sebab kita tak tahu dia punya latar belakang, kita tak tahu perangai dia macam mana. Contohlah kalau kita ada kawan kan, kawan yang baik, and then kawan baik kita tu datang sesi counselling dengan kaunselor. Of course kita akan ada prejudge kan. Kita dah tahu ni aku dah duduk seumur, aku pun tahu hang duduk kat rumah buat apa kan. So daripada situ kita sukar sebagai kaunselor, ia sukar untuk bantu. Tapi kalau kita tak kenal kan, benda tu akan jadi lebih genuine orang kata. Dalam sesi kaunseling juga apa yang paling penting adalah genuine. So perkara tu sebenarnya dapat membantu anda semua.
untuk apa, untuk kita bantulah dalam membuat keputusan dalam sesi kaunseling. Okey, tadi Asma ada kata kaunselor kalau dia buat sesi dengan orang yang kata terdekat lah atau ada kaitan hubungan tu susah. Okey, itu bukannya kata-kata tu daripada Asma maupun saya, tetapi memang ada dalam etika kaunseling. Okey, sebagai seorang kaunselor, kita orang ada etika dan kita orang sememangnya tidak digalakkan untuk buat sesi dengan someone yang kita orang kenal lah. Sebab macam Asmat kata tadi, contohlah kita duduk satu rumah, okey, dan bila kita buat sesi ni kita dah tahu dah dia macam mana. Okey, kita orang kaunselor pun orang tu manusia biasa juga kan. Jadi kat situ tak boleh nak buat sesi. So lebih better dia berjumpa dengan orang lain yang tak ada berkaitan. Sebab tu bila mitos yang nombor 5 ni dia kata kaunselor tak boleh faham perasaan klien, perasaan ataupun korang rasa kaunselor ni takkan faham. Kalau aku jumpa takkan faham. Kan selalu kita dengar ayat-ayat ni contoh contohlah Asmat cerita masalah dekat saya, lepas tu saya pun respon. Contoh Asmat cerita kan, kata aku ada masalah cinta contoh, lepas tu saya pun respon lah kat dia, tak apa Asmat, bunga bukan sekutu contohlah. Lepas tu Asmat pun reply, dia kata kau tak faham, dia seorang je. Kau tak faham, ayat tu kita selalu dengar kau tak faham. Okey, sebenarnya kaunselor ni adalah individu yang telah pun dilatih. Okey, dilatih individu yang profesional, bukan sekadar sembang kopi, okey. Individu terlatih ni maksudnya dia dah ada macam tadi skema ataupun rujukan. Macam mana bila seseorang tu datang jumpa kita, kita nak treat orang tu. Okey, itu adalah mitos yang kelima. Okey, saya rasa ini mitos yang terakhir. Okey, mitos 6. Everyone will know my story when I go to see a counselor. Apa maksudnya ni Asmat? Ini saya rasa mitos yang paling famous lah kot Ini Yes. paling famous. Betul? Bila kita berjumpa dengan kaunselor ni, semua orang akan tahu cerita saya. Benda ni sebenarnya bukan berlaku disebabkan kaunselor tu sendirilah, sebab dia disebabkan sebelum kebanyakan faktor yang datang bertemu kaunselor ni, sebelum dia berjumpa dengan kaunselor, dia akan jumpa dengan kawan-kawan dulu. Sebelum dia meluahkan sesuatu kepada kaunselor, dia akan meluahkan dekat kawan-kawan dulu. Okey, jadi kalau kita meluah kepada kawan-kawan Fatona, sesi dengan kawan-kawan tu dia tak ada etika, kan? Dia tertakluk kepada etika kerahsiaan ataupun akta kaunselor. Disebabkan kita bertemu dengan kaunselor ni, kaunselor ni dia terikat dengan etika kerahsiaan, kan? Lepas tu ada pula akta berkaitan dengan akta berkaitan dengan kaunselor. Kalau kaunselor membocorkan sesuatu cerita ataupun pengisian dalam sesi tu, kaunselor boleh didakwa di mahkamah Fatona. Jadi perkara ni sebenarnya sangat-sangat dititik beratkan oleh semua kaunselor. Semua kaunselor. Kalau kaunselor tu membocorkan apa yang diceritakan oleh klien, itu bagi saya adalah satu dosa besar. Dosa dunia kan. Dosa besar lah bagi kaunselor. Ya, betul Asmat. Okey, dia macam ni lah. Bila you guys datang berjumpa dengan kaunselor adalah menjadi satu tanggungjawab. Okey, satu tanggungjawab anda di bawah jagaan kami. Maksudnya apa yang anda ceritakan itu adalah rahsia. Tetapi saya nak tekankan sedikitlah. Okey, ada pengecualian dalam kaunseling, beberapa perkara yang perlunya kaunselor untuk melibatkan pihak yang ketiga. Contoh Asmat, mungkin Asmat boleh bagi satu contoh lah. Apa yang membuatkan kaunselor tu untuk bagi tahu pihak ketiga? Okey, dia ada beberapa keadaan ya. Yang pertamanya jika klien tu dia mencederakan orang lain ataupun diri dia sendiri. Kalau macam tu, itu dah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk menyelamatkan klien tu sendirilah, untuk kita laporkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ni banyaklah macam mahkamah kan. Okey, itulah keadaan yang memerlukan kaunselor untuk bagi tahu pihak yang ketiga, okey. Tapi tak nak dekat sini you guys ada satu persepsi macam
Oh, kalau aku jumpa Miss Fatona, nanti Miss Fatona mesti gosip-gosip dengan Cik Azmat. Tidak Saya pun orang kata apa tak tahu siapa yang berjumpa Cik Azmat, apa isu dia. Cuma kalau untuk tujuan pembelajaran atau perkongsian pendapat, okey, nama klien tidak akan didedahkan. Saya tidak tahu siapa nama klien tu, hanya isu dia saja untuk kami berkongsi pandangan dan juga orang kata apa bagi pendapat lah. Okey, itu adalah enam mitos. Kita pun dah tengok tadi enam mitos. Jadi berharapnya lepas ni korang bolehlah slowly buang negatif-negatif pasal kaunseling ni. Okey. So, masih lagi dalam skop yang sama. Okey Asmat, mungkin ini topik kita yang slide seterusnya ni adalah bicarakan tentang skepticism among university student. Maksudnya skepticism ni keraguan ataupun sifat was-was dalam diri mahasiswa. Mahasiswa Unit 10 ataupun mahasiswa universiti lain, kenapa diorang kata apa susah sangat ataupun nak datang kaunseling. Okay, mungkin Asmat boleh terangkan. Okey, yang pertamanya yang skepticism yang selalulah yang student hadapi, dia rasa macam bila kita menyelindung kita punya perasaan dan juga kita punya masalah tu, kita takut untuk share kepada orang. Kita lebih suka untuk pendam. Okay, so bila kita salah satu isu bila kita pendam ataupun kita tak nak orang lain tahu berkaitan masalah kita ni, kita akan jadikannya sebagai satu macam kanser dalam badan kita. So disebabkan bila kita meluah ni, kita akan let people know about our problem. Orang akan bantu kita. Daripada situ, sebenarnya benda tu boleh dikurangkan. Mungkin you guys rasa macam, betul ke? Cubalah dulu, kan? You guys tak pernah cuba and then you guys cakap, oh, tak betul lah. You guys kena cuba dulu. Cuba bagi tahu kepada sesiapa yang dekat dengan korang. Tapi kalau korang rasa macam tak percaya dengan orang yang terdekat tu, korang boleh datang berjumpa dengan kaunselor. Betul. Mencuba dulu. Macam contoh paling mudah lah. Kalau korang nampak benda yang viral, makanan ke tempat kan, korang mesti nak cuba. Sama je juga dengan kaunseling. Kalau korang tak cuba untuk korang share, especially dengan kaunselor, korang tak tahu apa dia punya implikasi. Okey, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, student doubt about the counselling service. Okey, maksudnya kat sini, pelajar-pelajar ada satu tanggapan, kata betul ke kaunseling ni boleh bantu aku dia sebenarnya sambungan jugalah kepada poin yang pertama tadi. Okey, apa-apa pun berbalik kepada kalau korang sendiri tak, orang kata apa, tak berani nak jumpa kaunselor, korang sendiri yang tak datang jumpa kaunselor, kita orang dekat sini takkan nak pergi asrama, jom tarik kan. Kita orang tak boleh nak tarik. Tapi korang sendiri yang kena ada, orang kata apa, satu feeling yang okey aku kena share. Korang tahu yang diri korang tu tak okey, korang dapat rasa yang okey aku tak boleh simpan masalah ni seorang-seorang. Sebab apa? Kalau korang ada problem dan korang simpan benda tu, saya nak tanyalah Asmat kan, adakah benda tu akan okey? Okey dalam diri. Kalau macam Asmat sendirilah Asmat ada masalah, adakah Asmat akan simpan ataupun Asmat lebih selesa untuk share dengan orang? Of course saya akan, Fatona pun tahu kita akan share sesama rakan-rakan dekat office kan, ataupun sesama kita Fatona, sebab benda tu sebenarnya bila kita share, bukan kita je seorang yang menjadi penentu betul, menjadi penentu ataupun yang kita seorang je yang menyelesaikan masalah, tapi kita ada rakan-rakan lain. So kalau kita seorang je, kita ada satu kepala. Kalau kita bagi tahu dekat kawan baik kita, kita ada dua kepala yang menyelesaikan sesuatu masalah. So daripada situlah sebenarnya sesuatu isu ataupun masalah itu kita boleh kurangkan ataupun kita boleh selesaikan. Untuk poin yang betul. Untuk poin yang ketiga pula, orang risau bila berjumpa dengan kaunselor ni. Dia risau orang tahu orang yang dia jumpa. Orang mengata ke orang anggap dia lemah ke berjumpa dengan kaunselor. Sebenarnya bila kita berjumpa dengan kaunselor ni, walaupun kita ada perasaan risau, saya faham. Setengah orang dia ada perasaan risau ni Fatona. Risau orang cakap lah apalah kan. Tapi benda tu sebenarnya
benda yang belum berlaku pun. Benda yang belum berlaku. Apa yang kita kena lakukan adalah be in the present moment, kan? Masa kita nak berjumpa dengan kaunselor tu, kita kena lupakan, kita kena abaikan apa yang benda yang belum berlaku dan kita kena abaikan apa yang benda yang dah lepas. Okay? So kalau kita ingat benda yang akan berlaku tu, kita bermaksud kita tak berada di dalam present moment. So jangan risau disebabkan bila kita berjumpa dengan kaunselor ni, anda akan, maklumat anda tu akan dirahsiakan. Tak perlu risau. Betul. Okey, so jangan adalah tanggapan-tanggapan ni dalam diri korang sebab kita orang selalu tengok jugalah dalam orang kata apa unitan confession dekat Telegram. Ada a few juga student yang post kata dia depressed, cakap dia stress, tak ada semangat kan. So why not daripada korang itu okey, mungkin korang rasa kurang sikit beban lah bila korang boleh luar dekat unitan confession. Tetapi adalah lebih baik kalau korang boleh berjumpa dengan kita orang dekat sini kaunselor, So bila korang jumpa, korang akan orang kata apa? Korang akan dapat satu celik akal. Celik akal ni term kaunseling, nak bagi korang faham. Celik akal ni maksudnya bila korang cerita, so kaunselor akan bagi feedback. So bila korang dapat satu feedback itu, so korang rasa, maksudnya satu pandangan yang baru. Sebab tu pentingnya lah untuk kita berkongsi. Okey. Mungkin Asmat boleh kita berlakon ya. Asmat nak jadi yang mana? Ini basically satu perbualan di antara anak dengan mak ke ni? Ini bukan student. Student dengan cikgu. Okay, sorry. Boleh lah, Asmat mungkin boleh jadi cikgu lah. So apa yang anak tu cakap tu? Cikgu saya ada banyak masalah macam mana ni? Kena jumpa cikgu kaunseling ni Asmat. Kita selalu dengar dialog ni kan, kaunseling. Tadi kita dah cakap dah tentang apa tu? Stigma dalam kaunseling. Jadi sekarang ni kita nak masuk sebenarnya apa itu kaunseling sendiri. Mungkin dalam kalangan you guys yang masih lagi tertanya-tanya, mungkin korang tahu kaunseling tu apa, cuma tak tahu apa yang ada dalam kaunseling ni. So kita akan pergi. What is counselling? So yang pertama, counselling is a process. So, ini orang yang bertemu dengan kaunselor ni, anda tak boleh expect yang masalah anda tu boleh selesai dalam sesi yang pertama. Disebabkan dalam proses tu dia ada banyak lah. Ada kadang-kadang klien yang sampai ke 6 ke 7 sesi, bergantung kepada isu ataupun masalah yang dia hadapi. So counselling ni bukan sahaja ada pada individu, tapi ada juga counselling group sebenarnya. Itu betul Asmat kata counselling ni satu proses. Maksudnya bukan hanya korang jumpa kaunselor 5 minit. Dah dapat dah. Tidak. Kaunseling ni adalah satu proses yang berterusan. Dan dia ada peringkat dia. Peringkat pertama, kalau korang jumpa kaunselor, apa? Peringkat 2, peringkat 3. Yang kedua adalah professional counselor. Dalam kaunseling, adanya kaunselor. Kalau tak ada kaunselor, tak adalah kaunseling. Kaunselor, kaunseling. Kaunseling ni adalah perkhidmatan. Kaunselor adalah orang yang memberi perkhidmatan. Sebagai kaunselor, yang korang tengok yang depan korang sekarang ni, saya dengan Asmat bukanlah kaunselor ni hanya seseorang yang saya lantik awak jadi kaunselor. Tidak. Untuk menjadi seorang kaunselor, kena first of all memang kena ambil course counselling, dan yang kedua yang paling penting adalah kena dapat sijil. Kita orang as a counselor memang ada sijil daripada Lembaga Kaunselor Malaysia sendirilah. Dan sijil itulah yang kata apa membuktikan yang kaunselor layak untuk bagi perkhidmatan. Sebab tu kaunseling ni bukan sembarangan je orang boleh buat sesi kaunseling. Yang ketiga Asmat. Yang ketiga adalah Akta Kaunselor 1998. Mungkin anda tertanya-tanya, apa pula akta ni kan, apa kena mengena dengan kaunseling? So macam Fatuna terangkan tadi, kaunseling adalah satu profession.
Profession dia berbeza dengan pekerjaan, Fatona. Kalau profession ni pekerjaan yang melibatkan, kebanyakannya melibatkan nyawa. Kalau kita boleh tengok kan, contohnya macam apa? Doktor. Doktor kita tak panggil pekerjaan doktor, kita panggil profession sebagai doktor. Apa lagi? Ada arkitek. Okay? Arkitek adalah satu profession disebabkan buat bangunan kot kan. Kalau tak buat bangunan dengan betul, dia melibatkan keselamatan orang ramai. Apa lagi? Ada peguam, akta guaman. Dalam apa nak jadi lawyer pun ada juga akta dia sendiri, akta guaman. Jadi begitu juga dengan kaunseling. Kaunseling pun kita ada akta kaunselor 1998 ni. Dan bukan senang ya nak lulukan sesuatu akta tu, dia memerlukan sokongan daripada ahli parlimen. Kita dah parlimen, nak pilihan raya ni kan, masuk pula ahli parlimen kan. Tapi sebenarnya Jangan betul. lupa undi guys. Apa yang saya cakap ni betul. Untuk nak jadikan sesuatu tu sebagai undang-undang perlu dibawa di parlimen dan perlukan undian daripada ahli-ahli parlimen kita dekat parlimen tu lah. Jadi begitu juga dengan kaunseling ni. Disebabkan kalau tak ada akta kaunselor ni, patutnya bila kita buat sesi kaunseling and then kaunselor tu membocorkan rahsia, kita tak boleh buat apa-apa tindakan undang-undang terhadap kaunselor tu disebabkan tak ada akta. Jadi bila dah ada akta ni, benda ni adalah sebagai protector ataupun penyelamat lah kepada sesuatu bila ada isu ataupun masalah berkaitan dengan sesi kaunseling. Sesi kaunseling, ya betul. Okey. Yang keempat adalah involve two ways communication. Okey, maksudnya kita boleh tengok dalam gambar tu pun dua orang. Okey, kalau macam Asmat kata tadi, sesi kaunseling bukan kalau dia duduk je. Duduk termenung, lepas tu kaunselor bagi, kau kena buat ni, kau kena buat ni, kau balik ni buat ni. Tidak. Okey, kaunseling ni melibatkan dua hala. Okey, klien bercakap dan kaunselor akan respon. Klien respon. Okey. Dia takkan jadi, orang kata apa, proses ni takkan jadi, kata apa, proses ni tak akan berlaku kalau tak adanya dua hala. Dia macam ni lah. Contoh yang paling mudah saya boleh bagi, macam kita dalam berumah tangga kan. Kalau suami dengan isteri, okey, kalau semua je si suami yang buat, okey, habis rumah tangga kita tak akan ada satu harmoni ataupun kesepakatan. Macam tu lah maksudnya kena ada kerjasama. Okey, sebab apa? Bila klien datang, dia nak satu perubahan. Jadi dia sendiri yang kena bagi effort juga dalam sesi kaunseling. Itulah sedikit apa itu kaunseling. Okey, mungkin korang pun dah nampak sikit dah. Oh, okey, kaunseling ni. Okey. So kita nak tengoklah apa jenis-jenis, orang kata apa, jenis kaunseling yang ada ni Asmat. Okey, tadi saya dah cakap sikit. Ada group counselling kan, tadi saya cakap ada individu counselling. So basically, kalau anda boleh pilih lah anda nak yang mana kan. Kalau anda rasa macam aku tak nak lah isu aku ataupun masalah aku ni orang lain tahu, anda boleh datang ke sesi counselling sebagai seorang individu ataupun dalam sesi tu akan ada hanya kaunselor dan juga klien. Itu individual counselling. Group counselling pula bila ada ramai orang, maksudnya lebih daripada seorang lah. So kadang-kadang ada 6, ada 8 kan dalam satu group. So apa fungsi dia? Apa beza dia individu dengan group ni? Bila dalam group counselling ni, kebanyakannya isu dikongsi ataupun individu di dalam group tu mempunyai isu yang sama. So dalam group counselling tu, kaunselor akan bantu untuk memudahkan perbincangan dalam sesi tu. Maksudnya kalau anda buat group sendiri, anda bincang sesama sendiri, mungkin ada pergaduhan, mungkin ada isu yang benda tu boleh diselesaikan tapi disebabkan dalam perbincangan tu tak ada ketua ataupun pembimbing. Jadi benda tu dia akan menjadi lebih sulit. So dalam group counselling ini, kaunselor dia sebagai pemudah cara lah untuk facilitator lah. Yes, facilitator untuk kita bincang ataupun menyelesaikan, membantu anda untuk membuat keputusan. Jadi untuk seterusnya family counselling pula. Okay, family counselling ni dia melibatkan keluarga lah. Tapi family counselling ni dia lebih familiar dekat agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Yang macam pejabat agama kan. Kadang-kadang JKM, ya betul, PPKN kan. Sebelum pasangan tu nak buat keputusan untuk bercerai, mereka perlu attend dulu sesi kaunseling lah. Jadi itulah sebenarnya
fungsi family counselling. Mungkin untuk menyelamatkan satu rumah tangga ataupun sesuatu rumah tangga tu dia mungkin tak sekata ataupun banyak miscommunication, jadi kaunselor kat situ boleh membantu dan membimbing pasangan-pasangan. Dan seterusnya adalah career counselling. Ya, career counselling. Okey, career counselling ni dia boleh jadi individu ataupun grup. Tapi kalau career counselling ni dia akan fokus kepada kerjaya. Macam tadi Miss kata kalau korang tak tahu hala tuju, contohlah korang masuk unit 10, korang ambil course engineering kan. Lepas tu korang rasa macam betul ke apa keputusan yang aku buat ni, aku dekat sini betul ke? Okey, jadi korang boleh berjumpa dengan kaunselor. So kita akan tengoklah adakah apa yang you all ambil ni, kata apa tu peluang-peluang kerjaya yang you all boleh masuk bila dah habis belajar nanti. Okey, kita akan sama-sama orang kata guide korang lah untuk tahu lebih mendalam apa career yang boleh korang kata pilih nanti bila habis study. Okey, yang last sekali substance abuse counselling. Yang ni Asmat banyaklah dekat AADK kan. Sebenarnya kalau kita bercakap berkaitan dengan substance abuse counselling ni, dia punya proses sangat berbeza dengan group counselling sebab dia melibatkan addiction. Apabila melibatkan dengan addiction ni, intervensi dia berbeza, pendekatan kaunselor pun berbeza, teknik yang digunakan pun berbeza. Jadi mungkin dekat unit 10 ni tak familiar sangatlah dengan substance abuse ni. Tapi di luar sana, ramai kaunselor yang mahir dalam substance abuse dan remaja ataupun orang muda yang tersalah langkah lah dalam dadah ni, mereka ni sangat-sangat memerlukan substance abuse counselling ni untuk mengurangkan ataupun memperbaiki psychological addiction dalam diri mereka sebenarnya. Betul, tapi semua orang kata semua type of counselor ni ada je di student guidance unit. Cumanya macam Asmat katalah substance abuse tu mungkin jarang berlaku lah. Kalau untuk family counselling mungkin untuk student yang dah kahwin ataupun lebih kepada staff. Staff pun sangat digalakkan untuk datang ke student guidance unit unit 10. Okay. So kita dah tahu dah apa itu counselling, apa jenis-jenis perkhidmatan counselling kan. So kita nak tengok lah. Okey, apa sebenarnya goals, orang kata matlamat dalam kaunseling sendiri. Okay, kalau kita tengok yang pertama adalah promoting decision making process and facilitate client potential. Okey, dalam orang kata sebagai seorang kaunselor ataupun sebagai perkhidmatan kaunseling sendiri ada matlamat. Setiap orang ada matlamat. Sama juga adalah dengan sesi kaunseling. Okey, bila klien tu datang berjumpa kaunselor, okey, first of all tugas kaunselor tu adalah nak nampakkan yang klien tu sebenarnya ada kebolehan. Okey, mungkin korang rasa diri korang ni banyak kekurangan, tak ada kelebihan. Tapi bila korang jumpa kaunselor, okey, kaunselor akan bagi korang satu insight yang sebenarnya korang boleh. Okey, itulah maksudnya facilitating client potential. Macam mana dengan kebolehan, aku pun dah typo kebolehan yang korang ada tu untuk korang kembangkan apa yang korang ada. Setiap kita ni, apa Asmat? Setiap kita ni unik. Manusia itu unik. Okay. Setiap daripada kita itu adalah unik dan berbeza-beza. Okey, yang kedua Asmat? Yang kedua kita nak facilitating ataupun memudahkan behavior change. Disebabkan disebabkan masalah ni selalu dikaitkan dengan negative behavior. Contohnya macam membuli ke kan, bully ataupun tindakan agresif. Jadi sebenarnya bila datang ke sesi kaunseling, kaunselor ni dia ada macam-macam teknik. Dia ada macam-macam teori yang dia akan gunakan dalam behavior change ni. Maksudnya tujuan kaunseling adalah untuk kita nak ubah daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang lebih positif. Bila bercakap mengenai tingkah laku ni, sebagai seorang kaunselor kita ada banyak teknik lah kita boleh di antaranya lah yang mungkin saya boleh terangkan kat sini. Mungkin kita boleh gunakan teknik reward dan satu lagi apa lupa dah.
Punishment, ya Allah Hmm. lupa. Reward punishment. Jadi bila bila datang ke sesi kaunseling ni kita akan membantu klien tu dalam nak mengubah tingkah laku dengan teknik yang macam ni lah. Kita boleh enhance dari sudut enforcement, dari sudut punishment dan juga reward. Hmm. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, develop new coping skills. Okey, bila klien berjumpa dengan kaunselor, okey, kaunselor akan guide dan juga sama-sama bantu klien macam mana nak atasi isu tu. Okey, contohlah sebagi berkaitan dengan kita punya point nombor 2 tadi Asmat kata reward dan juga punishment kan. Okey, contohlah klien tu datang dengan isu merokok. Kan, dia addict merokok, setiap hari tu 10 batang, 10 batang merokok kan. So, kita sebagai kaunselor, kami sebagai kaunselor akan bantu klien macam mana sebenarnya nak reduce daripada 10 batang, mungkin boleh jadi 5 batang dulu. Okay, sebab kita nak berubah 360 terus tak ambil memang tak boleh lah kan. So, contohlah hari ni dia ambil 10, esok dia ambil 7 batang. So, dekat situ klien tu bagi reward dekat diri dia sendiri tau. Bukannya kaunselor yang bagi reward. Okey, kaunselor tak boleh bagi klien satu hadiah ataupun orang kata apa sagu hati. Okey, klien sendiri yang bagi reward. Contoh mungkin reward dia kata, okey hari ni aku boleh kurangkan jadi 7. So, dia beli aiskrim untuk diri dia, reward. Itulah maksud reward. So, macam mana kita nak bantu klien develop satu skill, maksudnya macam mana dia nak atasi dengan cara dia kurangkan jumlah rokok. Itulah maksud dia skill. Okey, so kat sini jelaslah ada 3 matlamat kaunseling. Okey, so kita pun dah panjang lebar Asmat kita dah cakap tadi kaunseling Hmm. daripada stigma, jenis, apa itu kaunseling dan juga matlamat. Saya rasa inilah masanya cik, macam inilah masanya untuk kita belum habis, sabar belum habis lagi. Inilah masanya untuk kita memperkenalkan student guidance unit. Mungkin Asmat boleh sebelum tu yang Dr. Husni ataupun Madam Husni tidak asing lagi lah. Memang semua orang dah kenal dah. Ini memang dah lama sangat. Kita orang punya, orang kata apa? Kita orang Mentor. punya apa? Mentor. Mentor. Dr. Husni adalah mentor kita orang lah. Selaku ketua di Student Guidance Unit. Yang sebelah tu Itu saya lah. Saya yang handsome lagi kacak bergaya tu kan. Saya merupakan kaunselor kaunselor yang pertama di SGU lah. Jadi ah, apa-apa sahaja perkara mungkin nak set appointment atau sebagainya boleh contact dekat maklumat yang anda nampak sekarang tu lah. Ada nombor telefon, mm-mm. ada juga email kita orang dan juga Betul. hmm. Betul, korang ada number, ada email kita orang, korang mungkin boleh screenshot. Sekarang boleh screenshot slide ni atau boleh ambil phone sekejap, okey, isi. Okey. Tapi untuk tujuan counselling lah jangan selain daripada itu. Ini Nak tujuan sesi berkenalan ke counselling. tak boleh Apa sebab? Kalau student WhatsApp nak berkenalan ke memang tak boleh lah. Nak berkenalan sebagai kaunselor bolehlah. Tapi lebih daripada tu kita tak boleh lah Okey, so inilah kaunselor di Student Guidance Unit. Tapi sebenarnya Asmat, kita sebenarnya ada ramai lagi sebenarnya. Apa yang Hmm. ramai tu? Ha. Sebenarnya dekat SGU Hmm. bukan sahaja kami berdua dan juga Dr. Husni, kita juga ada student-student intern yang bertugas sebagai kaunselor pelatih lah di Student Guidance Unit. Dan mereka ni juga sangat-sangat sangat-sangat Betul. mahir, sangat-sangat bagus dalam mengendalikan sesi kaunseling. Anda juga tak semestinya bertemu dengan saya dan Betul. Fatona, tapi anda juga boleh bertemu juga dengan intern Kaunseling. kaunselor pelatih kita dekat SGU. Ya, okey, so dah ramai kat sini kan. Tak ada lagi alasan kaunselor tak ada, kaunselor tak ada. Ni dah ramai ni, jangan kata kaunselor tak ada. So korang boleh Hmm. je datang walk in ke SGU ataupun korang boleh je contact. Ambil nombor yang ada kat sini, okey. Boleh contact kalau ada apa-apa boleh share, jangan malu dan jangan segan. So kita dah pun berkenalan dah dengan SGU team. Ini apa ni Asmat? Ini wajib.
Anda Ah, kena buka wajib handphone al-gunnah sekarang. lah. Wajib berguna. Itu tajwid tu. Jadi anda wajib follow kita orang kerana apa-apa sahaja maklumat, apa-apa sahaja informasi yang apa ataupun program yang SGU anjurkan, kita akan wawarkan ataupun kita akan sebarkan melalui media sosial rasmi kami, iaitu dekat Hmm. Facebook kita ada Student Guidance Unit 10 yang seperti mana anda sedang tonton sekarang, dan juga dekat Hmm. Instagram dan juga Fatona dekat TikTok. Ya. SGU juga tak apa, kita tak ketinggalan zaman lah, kita pun ikut trend sekarang. Ah. Kita pun buat juga yang saya like, kalau tak aku swipe, aku block semua tu. Nantikan video tu. Nanti Miss Ah. Fatona akan so so jangan lupa follow disebabkan ini adalah medium yang terbaik lah untuk SGU Betul. nak berkomunikasi dengan student. Semua student Hmm. ada Facebook, ada Instagram. Memang dekat sana lebih santai dan lebih fun lah untuk kita berkenalan sebenarnya. Okay, so apa lagi, ambil phone korang ataupun lepas ni, okay, like pula, follow, okay, follow, jangan risau, kami akan follow back. Follow, okay, IG semualah follow. Dan untuk TikTok sebenarnya kita orang baru nak create, so harapnya student-student Uniten boleh follow, okay. Kita boleh sama-sama communicate kat situ lah. Okay, sebab kita orang tahu korang ni mesti, orang kata apa, mesti famous dekat TikTok kan, macam-macam trend korang buat. Okay, so jangan lupa follow kita orang. So kita pun dah sampai ke penghujung. Okay, setelah 1 jam lebih kita bersama malam ni. Okay, so mungkin Asmat ada nak cakap apa-apa lah sebelum kita nak habis ni? Sebagai kesimpulan dia lah, sebagai kesimpulannya, counselling bukan hantu yang perlu anda takut. Kita orang Ya. sebenarnya adalah saya ibaratkan je lah saya ibaratkan sebagai angel ataupun pembantu Wah, ataupun Angel orang yang bila dah. we are little angel of you guys. Kita memang nak sangat bantu anda, nak sangat tengok anda berjaya, nak sangat kembangkan potensi yang anda ada. Mungkin anda tak nampak dekat dalam diri korang, tapi bila anda berjumpa dengan kaunselor, kita akan ada banyak test, kita akan ada banyak Betul. teknik. Kita pun kaunselor juga akan boleh mengendalikan psychological test yang boleh menentukan ataupun boleh tahu kecenderungan personality seseorang tu kan. So jangan malu, jangan takut, jangan segan. Just coming here and we are really welcome you guys to come to SGU. Ya, Smart. Okay. So kami harapkan dengan adanya topik malam ni, sedikit sebanyaklah, bukan sedikit tapi sebanyak, sebanyak yang mungkin korang boleh buang dalam pemikiran korang tu apa itu stigma, masukkan yang positif-positif vibe je. Okay, supaya korang lebih open. Okay, sporting kan? Korang sporting. So lepas ni juga kita orang daripada SGU akan ada banyak program. So kita orang haraplah korang boleh join, tak kisahlah sama ada program tu secara fizikal ataupun online. So we guys harap korang boleh sama-sama turun padang dan support. Okay. Alright. So last kali, you are unique and special in your own way. So kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join malam ni. Okay. Terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ke apa. Okay, dan program kita tak habis kat sini je Asmat. Minggu Hmm. depan ada lagi. Jangan lupa minggu depan setiap hari Jumaat. Okay. Okay Asmat, mungkin sebelum kita end ni, pelajar-pelajar yang ada ni nanti boleh isi Google Form untuk claim skoran. Okay. Tengok korang nak apa lagi. Korang dengar pun dapat free skoran. Siapa nak bagi skoran tu free. Okay. So jangan lupa isi nanti. Okay, itu sahaja rasanya daripada kami untuk malam ni. Okay. Asmat, ada lagi nak cakap? Tak ada. Kita orang Tak harap ada. video-video ataupun live ni dapat Ya, dapat korang share kepada rakan-rakan ataupun betul. korang share dekat Facebook korang je. Nanti akan ada yang mungkin diorang tak dapat nak tengok secara live, boleh tengok yang dah yang recorded lah. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.